kecerdasan emosi dia dah ubah ramai orang sebenarnya. Okay? Orang tu bila emosi dia cerdas, dia akan jadi lebih baik. Dalam kelas kita ni, kita akan cuba kembangkan 5 kunci kemahiran. 5 kunci kemahiran untuk kita sedar siapa diri kita dan siapa diri orang yang lain di sekeliling kita. Jadi ciri-ciri yang kita akan belajar ataupun yang kita akan develop, kita akan bangunkan ialah nombor 1 sekali, kesedaran diri. Nombor 2, kawalan diri. Okay. Nombor 3, motivasi. Nombor 4, empati. Dan yang kelima, kemahiran sosial. Jadi ciri-ciri kecerdasan emosi, kita akan bincangkan dalam bahagian yang pertama, bahagian pertama dalam kelas kita. Ciri-ciri kecerdasan emosi akan didefinisikan dalam bahagian pertama yang kelas kita nanti. Sukar untuk kita fahami dan mempelajari emosi kita apabila kita tidak memahami kecerdasan emosi. Semasa kita kelas ni, bila ada bahagian bacaan, saya akan pastikan bahawa setiap emosi dan setiap kemahiran yang kita ingin kembangkan, kita akan bincangkan secara detail. Kita akan pecahkan secara detail. Jadi peserta pun perlulah ikut dengan penuh sabar, sebab Cikgu Skandar ni dia macam slow sikit. Kena ikut dengan penuh kesabaran. Jadi kita nak pastikan setiap emosi, setiap kemahiran tu kita kembangkan, dan bila kita kembangkan, bila kita dah faham, tahap kecerdasan emosi kita akan meningkat. Sebab apa? Sebab kalau tak ada kecerdasan emosi, kita tak akan dapat faham emosi kita. Kalau EQ kita rendah, kita tak akan dapat faham emosi kita. Dan lama-kelamaan kita jadi satu kumpulan. Sebab apa saya kata satu kumpulan? Sebab kita sekarang, bila kita secara sosial, kita berkawan dalam social media. Jadi orang yang ada interest yang sama dengan kita tu, dia akan duduk dalam satu kumpulan. Jadi kalau kita tak faham emosi kita, kita tak faham EQ, kita ni akan berada dalam kumpulan orang-orang yang jiwa dia memberontak. Ataupun sekarang ni dipanggil zombie depression. Zombie depresi. Jadi kita perlu fikir sejenak. Contoh macam ni lah. Bila ada event, ada sesuatu yang berlaku di luar sana, kadang-kadang kita jadi rasa sangat gembira. Kadang-kadang kita jadi sangat marah. Bila kita marah tu, kadang-kadang kita akan mula hina orang. Kita akan menyesal. Mari kita fikir sejenak. Contohnya, kalau kita terima berita yang mengejutkan, berita yang menggembirakan pun, ataupun berita yang membuatkan kita rasa sangat marah, emosi kita tu mungkin akan menyebabkan kita bertindak di luar daripada landasan. Kita mungkin akan hina orang. Lama-kelamaan bila kita tahu keadaan sebenar, ataupun kita dah mula sedar, kita akan rasa menyesal. Tapi penyesalan ni, kadang-kadang oleh kerana EQ kita tu rendah, kita akan buat keputusan yang lebih buruk lagi. Kita cuba kawal, tapi emosi kita tak seimbang. Tak seimbang, kita akan jadi, kita cuba nak bela diri lah. Kita cuba nak bela diri. Bila kita cuba nak bela diri, atas tindakan emosi kita yang di luar kawalan tadi, kita akan terjerumus kepada masalah yang lebih besar. Dia tak menyelesaikan masalah, tapi dia akan letakkan kita ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Jadi kelas ni kita tak akan tutup. Dia akan jadi kita akan jadi satu community. Community yang akan support dari segi emosi. Jadi siapa-siapa bila dia ada masalah, yang dia rasa tak boleh kawal, dia boleh terus rujuk semula kepada kelas ni sampai bila-bila.
okey, sampai bila-bila. Jadi kita akan susun cantik-cantik insya-Allah supaya peserta kelas ni emosi dia terkawal. Okey, sebab apa emosi yang terkawal ni dia akan membantu kita untuk lebih berjaya. Okay, sebab kita akan buat keputusan yang lebih waras, yang lebih waras. Okay, jadi terima kasih kerana join kelas ni. Yang belum join tu, kelas kita ni masih lagi dibuka, penyertaan masih lagi dibuka, dan ambillah kesempatan ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.